Hai, Assalamualaikum dan apa khabar semua murid-murid? Okey, saya harap semua murid-murid sihat sejahtera, okey? Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran yang pada minggu lepas, iaitu bab 5, sistem vertikasi. Betul kan? Okey, baik. Okey, hari ini kita akan sambung pada topik 5.1.2, iaitu komponen utama sistem vertikasi. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita seterusnya ataupun yang lagi lebih detail, saya akan tunjukkan kepada awak semua video. Okey, video ni saya nak awak semua tonton dan perhatikan betul-betul. Okey, boleh? Okey, saya akan mulakan. Ain't got nobody to call me baby anymore. Nobody, no one. Since my baby walked out the door, there's nothing but sadness in my heart. Not like the feeling I had from the start. Nobody to call me baby anymore. Okey, apa yang awak faham mengenai video tadi? Okey, video tadi menunjukkan komponen-komponen yang digunakan dalam sistem vertikasi, betul? Ya, dan juga video tadi menunjukkan bagaimana sistem vertikasi itu berfungsi. Maknanya bermula daripada apa dan juga hinggalah pembesaran tumbuhan. Okey. Okey, seterusnya untuk objektif pembelajaran hari ini. Okey, pada hari ini kita akan masuk 5.1.2 iaitu komponen utama sistem vertikasi. Okey, untuk penterminan isi pelajaran hari ini, kita akan belajar pertama komponen utama. Okey, komponen-komponen ni apa? Okey, komponen-komponen ni adalah kita boleh dikatakan seperti peralatan atau juga perkakasan yang digunakan dalam sistem vertikasi. Iaitu yang pertama adalah sumber, yang kedua medium dan ketiga adalah alur keluar. Okey, dan seterusnya adalah untuk komponen sistem vertikasi komersial pula adalah dia seperti boleh dikatakan seperti peralatan lah yang digunakan dalam sistem vertikasi, iaitu tangki nutrien, pam air, set penitis, penapis dan lain-lain lagi lah. Dan seterusnya adalah keperluan asas. Keperluan asas ni lebih kepada bahan asas untuk membuat pertanian berasaskan sistem vertikasi, iaitu pertama tangki larutan baja, kedua larutan stok baja, ketiga media tanaman, keempat biji benih dan kelima adalah alat pengukur. Okey, seterusnya kita akan masuk komponen utama iaitu sumber. Sumber ni adalah sumber ni adalah tempat asal dia. Okey, bermula dengan apa? Okey, sumber dia adalah bermula dengan tempat simpanan bekalan nutrien. Kalau boleh tengok dalam gambar tu, tempat simpanan bekalan nutrien adalah dalam tangki, iaitu berwarna merah ke coklat tu. Okey, yang kedua adalah medium. Medium ni adalah laluan penyampaian nutrien. Kalau awak boleh tengok dalam gambar tu, medium ni adalah menunjukkan yang pipe warna hitam tu. Okey, itu laluan penyampaian nutrien. Nutrien tu adalah nutrien larutan baja campur air yang berasal daripada tangki tadi tu. Yang kemudiannya adalah alur keluar. Alur keluar ni pula adalah tempat keluaran nutrien ke tanaman. Okey, kalau boleh lihat dalam gambar tu, alur keluar merujuk kepada set penitis. Set penitis dalam gambar tu adalah yang warna hitam yang kecil tu. Macam wayar kecil yang masuk ke dalam polybag tanaman. Okey. Seterusnya adalah komponen sistem vertikasi komersial. Kalau kita boleh dapat lihat kat sini ada tangki nutrien, pam air, set penitis, tube mikro dan nipple, penapis, alat pengatur masa atau timer dan juga pipe peladang. Okey, pertama adalah tangki nutrien. Okey,
fungsi tangki nutrien adalah untuk menakung larutan baja. Maksudnya dalam tangki nutrien ni lah diletakkan sumber air, tapi air dicampur dengan larutan baja. Seterusnya adalah pam air. Okey, fungsi pam air ni adalah untuk mengepan larutan baja air dari tangki nutrien ke sistem pengairan. Okey. Seterusnya adalah set penitis, tube mikro dan nipple. Gambar mula-mula sekali daripada kiri itu adalah set penitis, yang tengah adalah nipple dan yang terakhir sekali adalah tube mikro. Okey, nipple ni dia dimasukkan ke dalam lubang pipe yang ditebuk. Bahagian tube mikro tu disambung pada nipple beralur 2 dan satu bahagian disambungkan pada penitis. Okey, set penitis ni akan diletakkan di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. Okey, so apa yang awak tengok tadi yang saya cakap wayar set penitis tadi tu dia masukkan ke dalam polybag. Itu adalah set penitis lah. Okey, seterusnya adalah penapis. Okey, fungsi penapis ni adalah untuk menapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan. Okey, sistem penapis ni sangat-sangat penting sebab kalau kita tak tapis akan banyak benda asing yang masuk dan boleh menyebabkan tersumbat lah sebab kita guna pipe. Kalau kita tak guna penapis, kemungkinan pipe kita akan tersumbat. Okay? Seterusnya adalah alat pengatur masa atau dikenali juga sebagai timer. Okey, fungsi timer ni adalah untuk memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa, kekerapan dan kuantiti yang telah ditetapkan. Okey, so dalam sistem fertigasi ni sangat-sangat penting untuk kita ada alat pengatur masa ni. Contohnya, kita dah tentukan, kita dah set dah. Okey, dalam masa waktu sejam, cakap menitiskan air tu 5 kali dalam masa 1 jam. Okey, so dia akan dah tetapkan. Semua pokok akan dapat semua 5 kali dalam masa 1 jam. Okey. Seterusnya adalah pipe ladang. Okey, pipe ni terdiri daripada pipe utama, pipe sekunder dan juga pipe tertier. Okey, boleh lihat semua ni adalah jenis-jenis pipe lah. Okey, seterusnya adalah bekalan elektrik. Okey, bekalan elektrik ni sangat-sangat penting untuk membekalkan kuasa elektrik ke pam air. Okey, sebab apa? Sebab timer ni lah yang mengarahkan supaya pam air ni dapat menerima air daripada tangki. Okey, jadi bekalan elektrik ni sangat-sangat penting untuk sistem fertigasi. Tanpa bekalan elektrik, sistem fertigasi tidak akan berjaya lah. Okey. Kemudian adalah sumber air. Sumber air yang bersih sangat diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Nilai pH yang sesuai untuk air adalah 5.5 sehingga 6.5. Okey, kualiti air yang boleh ditentukan dengan menggunakan pH meter dan east meter. Okey, sumber air juga boleh digunakan dengan menggunakan air sungai, kolam, tasik dan juga telaga. Okey, keperluan asas. Okey, keperluan asas ni seperti yang saya cakap lebih kepada bahan-bahan yang kita perlukan untuk penanaman sistem fertigasi ni. Okey, pertama adalah tangki larutan baja. Yang kedua adalah larutan stok baja. Yang ketiga adalah media tanaman, kokopit atau sekam padi. Yang kelima adalah alat pengukur dan yang keenam adalah biji benih. Okey, pertama adalah tangki nutrien. Okey, fungsi tangki nutrien ni adalah untuk menyimpan larutan baja. Okey, contohnya seperti gambar ni, dia menyediakan 2 tangki larutan baja, iaitu larutan baja stok A dan larutan baja stok B untuk menyediakan parti baja fertigasi lah. Okey, sebelum dia dicampurkan ke dalam ke dalam tangki yang lebih besar. Okey, jadi baja tu kita kena buat larutan baja dulu. Okey, jadi baja A, baja B ni adalah baja yang berbeza lah. Okey, kita tengok yang nombor 2 ni, larutan stok baja A, B nama dia. Okey, membekalkan semua nutrien diperlukan, iaitu nitrogen, fosforus, kalium dan juga magnesium. Okey. Dan ketiga adalah media tanaman. Okey, media tanaman ni adalah kebolehan untuk penyusupan akar tanaman yang baik. Media yang biasa digunakan adalah kokopit dan sekam padi. Okey, so kokopit dan sekam padi ni adalah menggantikan tanah sebab kita tak menggunakan tanah, betul? Okey, ingat sistem fertigasi tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan kokopit atau sekam padi.
Seperti yang saya bagi tahu minggu lepas, kebanyakan orang Malaysia lah, banyak menggunakan sekam padi. Sebab apa? Sebab lebih murah dan mudah didapati berbanding Kokopit. Okey, Kokopit ni apa pula? Okey, Kokopit ni pula adalah sabut kelapa yang dikeringkan. Okey. Seterusnya adalah biji benih. Okey, biji benih yang biasa digunakan adalah biji benih hybrid kerana biji benih hybrid ni mudah bercambah dan pertumbuhan yang seragam. Okey, biji benih hybrid ni apa ya? Okey, kalau awak semua nak tahu, biji benih hybrid ni adalah biji benih yang dikacukkan. Okey, mungkin dia dikacukkan 2 atau lebih kacukan. Biji benih yang dipilih mestilah berkualiti dan sihat. Okey, kalau kita pilih biji benih yang tidak berkualiti dan tidak sihat, dia boleh merosakkan pertumbuhan tanaman kita lah. Okey, seterusnya adalah alat pengukur. Okey, alat pengukur ni berfungsi untuk mengukur kepekatan baja atau pH pada tanah. Okey, kenapa pentingnya kita nak ukur kepekatan baja atau pH pada tanah? Okey, kita kena ukur sebab kita nak pastikan tanaman kita dah mendapat nutrien yang cukup. Okey, contoh tanah tu sangat tinggi asid ataupun kurang asid. Okey, dia boleh menyebabkan ataupun menggagalkan kita punya pertumbuhan tanaman kita lah. Maknanya akar tu tidak dapat menerima nutrien yang cukup daripada tanah apabila tanah tu asidnya terlalu tinggi ataupun asidnya terlalu rendah. Okey. Seterusnya adalah alat pengukur ni juga berfungsi untuk menguji kualiti air pengairan sistem fertigasi. Contohnya kita nak guna air kolam, air sungai, kita tak tahu apa yang ada dalam air sungai tu. Jadi kita kena test dulu, kena uji dulu berapa nilai pH pada kualiti air tu. Kalau okey boleh. Kalau macam terlalu berasid, tak boleh guna, tak sesuai lah. Dia akan merosakkan tanaman, sistem fertigasi kita. Okey, seterusnya adalah alat pengukur yang digunakan ialah pH meter, iaitu menguji keasidan dan kealkalian air, dan juga isi meter ni adalah untuk menguji kepekatan larutan baja. Okey, penutupnya adalah jadi hari ini kita telah belajar tentang komponen utama, iaitu terdiri pada sumber, medium, alu keluar. Seterusnya adalah komponen sistem fertigasi komersial. Seperti saya bagi tahu tadi, komponen ni lebih kepada alat lah. Okey, alat yang digunakan dalam sistem fertigasi yang terdiri daripada tangki nutrien, pam air, set penitis, penapis, alat pengatur masa dan juga paip ladang. Okey, seterusnya adalah keperluan asas yang saya cakap tadi. Keperluan asas ni lebih kepada bahan-bahan yang kita gunakan untuk sistem fertigasi, iaitu tangki larutan baja, larutan stok baja, media tanaman, biji benih dan alat pengukur. Okey, seterusnya saya akan share link untuk awak semua jawab kuis dalam WhatsApp group. Okey, selepas pada awak dapat result, saya nak awak semua share result awak masing-masing dalam group. Okey. Okey, sekian, terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye bye.